Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan rumusan riwayat Asbab Nuzul nombor 78 dan 80 berdasarkan teks Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul karangan Dr. Khalid bin Sulaiman Al-Muzaini. Bagi Asbab Nuzul 78, Asbab Nuzul bagi surah Al-Ma'idah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya tidak ada dosa bagi orang-orang beriman serta mengerjakan amal yang soleh atas apa yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman dan mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi asbab nuzul bagi ayat tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Ad-Darimi dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjamu suatu kaum dengan minuman di rumah Abu Talhah. Saat itu qamar, mereka adalah al-hadiq, iaitu arak yang dibuat daripada buah kurma. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan bahawa khamar telah diharamkan. Anas berkata, maka Abu Talhah berkata kepadaku, keluar dan tumpahkanlah. Maka aku keluar, lalu aku tumpahkan. Maka khamar mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Kemudian sebahagian kaum berkata, telah wafat sebahagian orang sedangkan di perut mereka masih ada khamar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya daripada surah Al-Maidah ayat 93 yang bermaksud, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh kerana memakan makanan telah mereka makan dahulu. Diriwayatkan oleh Ahmad daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi daripada hadis Ibnu Abbas dan Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Pengajaran daripada asbab nuzul inilah yang menjadi sebab penurunan kepada ayat yang mulia. Jumhur ahli tafsir telah meriwayatkan hadis ini dan menjadikannya sebagai sebab penurunan bagi ayat 93 surah Al-Maidah. Antara yang meriwayatkannya ialah At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Arabi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Kathir dan Ibnu Ashur. Al-Sa'di berkata, apabila telah diturunkan pengharaman arak, larangan yang pasti dan penekanan padanya, sebahagian orang mukmin ingin mengetahui keadaan saudara-saudara mereka yang telah mati dalam Islam sebelum larangan meminum arak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Kesimpulannya, sebab turun bagi ayat tersebut adalah seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu kerana kesahihan sanadnya bersesuaian dengan lafaz ayat dan dalil mufassir padanya serta pernyataan terhadap ayat tersebut. Seterusnya saya akan bentangkan sebab nuzul bagi surah Al-Maidah ayat 106 hingga 108. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kaum Sam telah pergi bersama Damim dan Adi, kemudian lelaki dari kaum Sam tersebut meninggal dalam perjalanan dan ketika dia meninggal tersebut tidak ada seorang pun Muslim. Jadi ketika Tamim dan Adi datang dengan membawa harta lelaki yang meninggal itu, mereka mengaku yang mereka kehilangan sebuah tabung perak yang penuh dengan ukiran emas. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka bersumpah. Dan pada kemudian hari, tabung tersebut telah dijumpai di Mekah. Kata pemilik baru tabung itu, kami telah membeli tabung ini daripada Tamim dan Adi. Lalu dua orang lelaki dari keluarga lelaki yang meninggal itu berdiri dan memberikan kesaksian dengan berkata, sungguh kesaksian kami lebih kuat daripada kesaksian Tamim dan Adi, dan tabung tersebut memang milik lelaki yang meninggal daripada keluarga kami tu. Jadi berkaitan dengan peristiwa itu, turunlah ayat ini yang mengatakan bahawa, wahai orang-orang yang beriman, ambillah saksi di antara kamu pada ketika membuat wasiat dan ketika seseorang yang sedang menghadapi kematian. Jadi dalam satu riwayat ni, apabila Tamim memeluk Islam pada tahun ke-9 dan dia masih dianggap berdosa atas perbuatannya yang sebelumnya, iaitu perbuatan yang menjual tabung perak kepada pedagang.
Oleh itu, Amr bin Al-As diberitahu tentang kisah tabung tersebut dan membayar 100 dirham daripada 500 dirham yang menjadi bahagiannya daripada harga keseluruhan tabung itu. Dan Amru kemudiannya menuntut baki pembayaran dari Adi yang menyangkal bahawa dia pernah menjualnya. Jadi seterusnya ini merupakan ringkasan dari apa yang diriwayatkan sebagai sebab turunnya ayat ini, sehingga dia berkata pelbagai riwayat sepakat bahawa kedua belah pihak ni telah membawa perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat ini diturunkan berkaitan dengan itu. Lalu Amr bin Al-As Al-Muttalib bin Wada'ah bersumpah bahawa Tamim dan Adi yang telah menyembunyikan tabung itu dan pemiliknya berserta apa yang dijualnya tidak pernah keluar daripada tangannya. Jadi Adi membayar mereka 100 dirham dan ketika itu dia masih seorang Nasrani. Maka Allah memerintahkan supaya ada yang menjadi saksi ketika wasiat dilakukan apabila seseorang itu sudah mempunyai tanda kematiannya yang semakin dekat. Dan ini juga disebut dalam tafsir As-Sa'adi di mana beliau menyatakan bahawa seseorang seharusnya menulis wasiatnya dan mendapatkan kesaksian dari dua orang yang adil, baik dari kalangan Muslim ataupun bukan Muslim seperti Yahudi atau Nasrani dalam keadaan darurat. Jadi ini dibolehkan jika tidak ada saksi Muslim yang ada. Jadi ketika seseorang yang menghadapi kematian, maka wasiatnya tetap harus disaksikan walaupun saksi tersebut bukan Muslim. Dan kesaksian bagi mereka yang bukan Muslim dianggap sah. Dan demikian itulah jika seseorang berasa kematiannya semakin hampir dan dia dalam perjalanan atau keadaan yang di mana sukarlah untuk dia untuk menjumpai saksi yang boleh dipercayai ataupun yang mengharuskan dia untuk mewasiatkan kepada saksi kafir, maka diizinkanlah untuk mewasiatkan kepada mereka. Jadi jika para waris ni mencurigai ataupun ragu terhadap mereka tentang kekufuran mereka, maka kedua-duanya disuruh bersumpah setelah solat bahawa keduanya tidak berkhianat dan tidak berbohong. Jika tidak mempunyai keduanya dan menemukan bukti bahawa saksi-saksi itu berkata berdusta, maka wali-wali si mati hendaklah bersumpah atas nama Allah, dan persaksian mereka lebih benar daripada keterangan dua orang saksi yang pertama, yang mana bahawa keduanya berkhianat dan berbohong dan mereka layak mendapat apa yang telah dituduhkan kepada mereka. Jadi kesimpulannya, sebab turunnya ayat Al-Quran ini ialah berdasarkan kisah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badak kerana kesahihan sanadnya dan berkesesuaian dengan konteksnya dengan penafsiran makna dan penekanan para mufassir. Sekian sahaja daripada kami. Syukran.